Salam sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Kali ini kita akan membincangkan tentang bab 8 biodiversity yang merangkumi sistem pengelasan dan penamaan organisma, biodiversity, mikroorganisma, dan virus. Sistem pengelasan dan penamaan organisma juga dikenali sebagai taksonomi. Taksonomi adalah satu bidang biologi yang melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma mengikut satu sistem yang teratur dan bertujuan untuk menguruskan bahan, maklumat dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan satu pendekatan yang sistematik dan teratur untuk memudahkan rujukan dan komuniti saintifik. Pengelasan organisma ini boleh dikelaskan kepada tiga, iaitu yang pertama adalah pengelasan melalui sistem hierarki taksonomi dan pengecaman menggunakan kekunci dikotomi dan penamaan yang dinamakan mengikut sistem tata nama binomial. Pengelasan organisma di dunia dikelaskan kepada 6 kumpulan besar yang mengikut sistem 6 alam, iaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi, kita boleh kelaskan alam masing-masing mengikut jenis sel, bilangan sel, dan jenis nutrisi. Alam Archaebacteria dan Eubacteria adalah dinamakan sebagai prokariot. Prokariot yaitu organisma unisel dan autotrof ataupun heterotrof. Autotrof bermaksud organisma ini boleh menjana makanan atau nutrisinya sendiri, manakala heterotrof organisma ini perlu mendapatkan makanan daripada luar. Protista, fungi, Plantae, dan Animalia adalah semuanya eukariot. Dan Protista dengan fungi serta Animalia boleh wujud sebagai organisma unisel ataupun organisma multisel. Dan kita boleh lihat di sini bahawa protista boleh autotrof ataupun heterotrof. Tetapi fungi, contohnya adalah cendawan, Plantae, tumbuh-tumbuhan, dan Animalia, atau itu haiwan adalah kebanyakannya adalah heterotrof. Kecuali Plantae, di mana Plantae ini dia boleh menjana makanannya sendiri, yaitu secara fotosintesis. Jadi ada tambahan di sini untuk Plantae, yaitu autotrof. Saya terangkan tentang ciri-ciri utama setiap organisma dalam setiap alam ataupun kingdom. Jadi kita telah belajar ataupun saya telah bagi tahu bahawa ada 6 alam utama dalam bumi kita. Archaebacteria merupakan organisma prokariot, unisel dan bakteria primitif. Dan dinding sel tidak mempunyai peptidoglycan. Dan habitatnya di kawasan yang sangat panas, beresid, masin atau di persekitaran anaerob. Anaerob maksudnya tidak mempunyai oksigen. Ada 3 jenis utama Archaebacteria, yaitu metanogen, halofil, dan thermofil. Metanogen merupakan bakteria anaerob obligate. Maksudnya, dia hanya hidup di kawasan tanpa oksigen dan dijumpai di kawasan paya dan saluran pencernaan haiwan ruminan serta manusia, menghasilkan metana sebagai hasil sampingan metabolisme.
Halophil dijumpai di kawasan yang sangat masin seperti di Laut Mati. Dan thermophil merupakan bakteria yang tahan suhu tinggi, yang mana suhu optimumnya adalah antara 60 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Dijumpai di kawasan mata air panas dan berasid seperti di Taman Negara Yellowstone di Amerika Syarikat. Contohnya adalah Sulfolobulus species dan Halobacterium salinarum. Eubacteria merupakan organisme prokariot juga, unisel, dan biasanya organisme terhimpun untuk membentuk koloni. Eubacteria adalah bakteria yang sebenar dan mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada peptidoglican yang juga dikenali sebagai murin. Okay? Murin adalah polimer yang terdiri daripada gabungan gula dan asid amino. Sitoplasma eubacteria mempunyai ribosom dan plasmid, tetapi tiada organel bermembran seperti ribosom dan plasmid, seperti mitokondria, jaringan endoplasma dan organel lain. Dan bakteria dikelaskan mengikut bentuk. Okey, contohnya Streptococcus pneumonia dan Vibrio cholera. Protista merupakan organisme eukariot dan merupakan organisme unisel atau multisel. Ya, mereka ni boleh mensintesis makanan sendiri ataupun tidak. Dan juga mempunyai organisasi sel yang ringkas tanpa kehadiran tisu khusus. Dan selnya mempunyai nukleus yang diselimuti membran nukleus dan organel yang dikelilingi oleh membran. Dan terbagi kepada 3 jenis kumpulan, iaitu protozoa, alga dan kulapuk lendir. Okey? Contoh protozoa adalah Euglena, Amoeba paramecium, contoh alga ialah Chlamydomonas, dan contoh kulapuk lendir ialah Fusarium polycephalum. Fungi merupakan organisme eukariot, okey, dan boleh hidup sebagai organisme unisel atau multisel dan heterotrof, okey. Maksudnya mereka tidak dapat mensintesis makanan sendiri. Saprofit atau parasit. Dinding sel dibina daripada kitin, ya. Kitin adalah sejenis protein yang membentuk protein dan karbohidrat yang membentuk dinding sel yang keras. Dan badan terdiri daripada jaringan berbenang hifa yang disebut mycelium. Contohnya Saccharomyces cerevisiae iaitu yeast dan Agaricus species iaitu cendawan. Plantae merupakan organisme eukariot dan melibatkan semua jenis tumbuhan multisel. Okey, dapat mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis, fotoautotrof disebabkan mereka mempunyai klorofil dan juga menjalankan pembiakan secara aseks atau seks. Okey. Tumbuhan terdiri daripada tumbuhan yang mempunyai biji benih seperti tumbuhan buah-buahan dan tumbuhan tanpa biji benih iaitu pakis. Okey. Animalia merupakan organisme eukariot dan semua animalia adalah haiwan multisel dan heterotrof, bermaksud mereka terdapat mensintesis makanan sendiri. Kebanyakan haiwan boleh bergerak dan kebanyakan haiwan membiak secara seks. Okey, kecuali beberapa jenis haiwan yang boleh membiak secara belahan berdua. Contohnya adalah invertebrata, termasuk Sulaiman, dan vertebrata itu gajah. Jadi invertebrata bermaksud tiada tulang belakang dan vertebrata ada tulang belakang. Baik, sistem pengelasan yang kedua ialah sistem hierarki yang digunakan dalam taksonomi, iaitu sistem hierarki Linnaeus. Okay? Dan sistem hierarki ini menjelaskan ataupun mengelaskan organisme mengikut hierarki bermula dari yang paling khusus, iaitu spesies, hingga ke paling umum, iaitu domain.
Jadi peringkat hierarki mengikut urutan ialah domain, alam, filum, kelas, order, family, genus, dan species. Domain merupakan peringkat taksonomi organisma yang tertinggi dalam sistem pengelasan biologi. Setiap alam dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil yang disebut sebagai filum. Filum dibahagikan kepada kelas, dan kelas dibahagikan kepada order, dan order dibahagikan kepada family, family dibahagikan kepada genus, dan genus dibahagikan pula kepada species. Spesies merupakan kumpulan yang terdiri dalam pengelasan organisma, dan urutan dalam sistem pengelasan organisma ini disebut sebagai hierarki taksonomi. Ini adalah contoh pengelasan bagi beruang, ya. Beruang hitam Amerika ataupun Ursus americanus. So, domainnya adalah Eukarya, kingdom ataupun alam adalah Animalia, filum Chordata, class Mammalia, order Carnivora, family Ursidae, genus Ursus, dan species adalah Americanus. So, ini adalah cara pengelasan. Okay? Seorang saintis yang bernama Carl Linnaeus telah memperkenalkan sistem penamaan yang disebut sistem tata nama binomial. Jadi setiap nama saintifik terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama ialah genus dan perkataan yang kedua ialah species. Jadi nama genus bermula dengan huruf besar, manakala nama spesies bermula dengan huruf kecil. Nama saintifik dicetak dalam bentuk huruf italik, dan jika ditulis bukan italik, kedua-dua nama mesti digaris secara berasingan. Contohnya burung pekakak cicit, nama genus adalah Alcedo, nama spesies adalah Atis. Jadi nama saintifik secara tulisan ialah Alcedo atis, dan nama saintifik adalah Alcedo atis ditulis secara italik. Kekunci dikotomi adalah satu alat yang digunakan oleh ahli taksonomi untuk pengecaman organisme berdasarkan persamaan dan perbezaan. Jadi, salah satu cara untuk membina kekunci dikotomi ialah dengan membina beberapa siri kuplet. Maksudnya, setiap kuplet terdiri daripada dua pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Kekunci dikotomi adalah spesifik untuk satu jenis pengecaman, dan kekunci dikotomi yang berlainan digunakan untuk pengecaman jenis organisma yang berlainan. Dan ciri-ciri yang dipilih ialah ciri yang mudah diperiksa dan dilihat. Ciri-ciri yang bertindih dalam organisma yang berlainan perlu dielakkan. Contohnya di sini, organisma dibahagikan kepada haiwan dan tumbuhan, manakala tumbuhan telah dibahagikan kepada tidak berbiji benih dan berbiji benih. Dan tidak berbiji benih adalah paku pakis, manakala berbiji benih dibahagikan kepada berbunga dan tidak berbunga. Haiwan pula dibahagikan kepada yang mempunyai kaki dan tidak mempunyai kaki. Dan yang mempunyai kaki dibahagikan lagi kepada 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Contohnya laba-laba. Manakala 3 pasang kaki adalah bersayap atau tidak bersayap seperti rama-rama ataupun semut. Dan bagi haiwan yang tidak mempunyai kaki, ianya dibahagikan lagi kepada organisma bercangkerang ataupun tidak bercangkerang. Contohnya seperti siput ataupun cacing tanah. Baik, kita pergi kepada konsep biodiversity. Okey, jadi biodiversity boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu diversity genetik, diversity species, dan diversity ekosistem.
Diversity genetik merujuk kepada variasi gen individu dalam satu populasi dan variasi gen di antara populasi yang berbeza bagi sesuatu spesies yang sama. Dan perbezaan dalam gen adalah disebabkan oleh pemencilan dan penyesuaian individu terhadap persekitaran yang berbeza. Tiada dua individu yang serupa dalam spesies yang sama. Kombinasi gen-gen yang berlainan ini akan memberikan variasi genetik dalam tanaman seperti pokok padi. Contohnya, terdapat banyak variasi beras di seluruh dunia pada masa ini. Diversity spesies merujuk kepada variasi dan kepelbagaian organisma di muka bumi dan merangkumi jumlah bilangan spesies dan taburan spesies dalam komuniti. Contohnya, hutan hujan tropika mempunyai diversity spesies yang tinggi, yaitu 5 hingga 10 juta spesies serangga dan lebih daripada 2 juta spesies tumbuhan berbunga, berbanding dengan diversity spesies di kutub utara. Diversity ekosistem merujuk kepada pelbagai habitat, komuniti biosis dan proses ekologi dalam ekosistem di persekitaran daratan, lautan dan persekitaran akuatik. Contohnya, ekosistem yang kaya dengan biodiversity ialah ekosistem laut, padang pasir dan juga paya bakau. Filogeni bermaksud sejarah evolusi satu spesies atau sekumpulan spesies organisma. Pokok filogeni merupakan satu rajah bercabang yang mewakili hipotesis tentang hubungan evolusi sekumpulan organisma. Dan pengelasan filogeni merupakan satu sistem pengelasan yang menunjukkan hubungan evolusi dan mencerminkan sejarah evolusi bagi organisma yang dikaji. Dalam pengelasan filogeni, pengelasan dibuat berdasarkan struktur homolog ataupun yang sama. Okey? Struktur homolog merupakan struktur anggota badan atau anatomi yang serupa dalam pelbagai organisma yang mempunyai leluhur ataupun induk ataupun leluhur yang sama, ya. Namun struktur yang dibandingkan pada organisma menjalankan fungsi yang berlainan. Hubungan evolusi dan sejarah evolusi antara pelbagai spesies biologi dapat ditunjukkan dengan pokok filogeni. Kita lihat di sini corak cabang dalam pokok filogeni mencerminkan cara spesies atau kumpulan lain berkembang daripada satu studi leluhur yang sama. Contohnya, human ataupun manusia mempunyai scapula. Begitu juga dengan dog ataupun anjing, kuda, kelawar, burung dan seal, okey, ataupun anjing laut. Jadi kita dapati berlaku perubahan ataupun variasi di antara spesies-spesies ini. Tumbuhan darat dikatakan berevolusi daripada alga hijau. Dan tumbuhan darat pertama bermula daripada tumbuhan yang tidak mempunyai tissue vascular. Remember, tissue vascular adalah xylem dan phloem. Kemudian diikuti seperti tumbuhan vascular tanpa biji benih, contohnya Cacophagus, dan berkembang kepada tumbuhan vascular dengan biji benih, yaitu Gymnosperma seperti pokok conifer dan Angiosperma yang merupakan tumbuhan berbunga.
Sekarang kita beralih kepada mikroorganisma dan virus. Jadi, mikroorganisma ataupun kuman ialah organisma seni yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Kebanyakan mikroorganisma adalah unisel dan terbaik kepada beberapa jenis iaitu bakteria, protozoa, alga, kulat, dan virus. Dan sekarang kita akan membincangkan tentang beberapa jenis bakteria. Bakteria tidak mempunyai nukleus yang nyata kerana tiada membran nukleus. Dan bahan genetiknya merupakan bebenang kromosom dalam sitoplasma. Jadi kawasan ini dikenali sebagai nukleoid. Setengah bakteria mempunyai plasmid, iaitu molekul DNA kecil yang membawa gen tambahan. Dan saiz bakteria adalah di antara 1 hingga 10 mikrometer panjang. Bakteria biasanya wujud secara sel tunggal, berpasangan, berfilamen, berantai atau berkelompok. Bakteria wujud dalam bentuk kokus ataupun sfera, vibrio, bacillus, rod cylinder, dan spirillum pilin. Contoh-contoh bakteria ialah Lactobacillus species, Streptococcus species, dan Staphylococcus aureus. Protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang mempunyai ciri seperti haiwan. Dan protozoa bergerak menggunakan pseudopodium, cilia, atau flagellum. Jadi, diharapkan semua pelajar telah dapat menjalankan eksperimen memeriksa air kolam di mana kita boleh melihat protozoa paramecium yang menggunakan cilia. Pemakanan protozoa adalah secara heterotrof atau autotrof, di mana Euglena species sebagai satu contoh ialah contoh protozoa autotrof yang mempunyai kloroplas dan boleh berfotosintesis. Dan protozoa hidup secara bebas atau sebagai parasit. Alga terdiri daripada mikroorganisma unisel seperti Chlamydomonas species dan organisma multisel seperti alga perang ataupun Fucus species. Setengah alga mempunyai flagellum untuk bergerak dalam air, dan alga mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan, iaitu mempunyai kloroplas. Maka alga merupakan organisma autotrof. Tetapi alga tiada daun, batang, dan akar sebenar seperti tumbuhan lain. Habitat alga ialah kolam, tasik, dan laut. Kulat tidak mempunyai klorofil, maka kulat ialah organisma heterotrof yang merupakan parasit atau saprofit. Dan juga kulat tidak mempunyai akar, batang, dan daun, dan mempunyai dinding sel yang terdiri daripada kitin. Jadi kulat juga dikenali sebagai fungi. Badan kulat wujud sebagai miselium yang terdiri daripada benang halus yang disebut hypha. Kulat terdiri daripada mikroorganisma unisel, contohnya yeast, ataupun mikroorganisma multisel, multispecies. Kulat dijumpai di kawasan gelap atau lembab serta di atas organisma yang reput ataupun mati. Dan sekarang virus tidak boleh dimasukkan ke mana-mana alam kerana virus bukan organisma yang bersel. Dan juga virus tidak menjalankan sebarang proses hidup jika berada di luar sel perumah. Dan hanya boleh membiak dalam sel hidup dengan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Virus terdiri daripada asid nukleik yang terdiri daripada DNA atau RNA dan kapsid ataupun envelope yang terdiri daripada protein. Saiznya terlalu kecil, daripada 20 nanometer hingga 400 nanometer. Maka virus tidak boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya, tetapi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Contoh virus ialah virus COVID-19, bacteriophage 4, dan HIV. So virus adalah virus yang menyebabkan COVID-19 ialah dinamakan sebagai SARS-CoV virus.
Jadi peranan mikroorganisme dalam kitar nitrogen adalah banyak ya. Jadi tumbuhan memerlukan unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat yang larut dalam tanah untuk mensintesiskan protein dalam tisu tumbuhan. Terdapat 4 proses dalam kitar nitrogen yang perlu pelajar ingat, yaitu pengikatan nitrogen, penguraian, penitritan, dan pendenitritan. Jadi, proses pengikatan nitrogen dibantu oleh kilat dan bakteria pengikat nitrogen. Proses penguraian pula dibantu oleh bakteria pengurai. Dan menukarkan haiwan, tumbuhan ataupun najis kepada sebatian amonia. Dan penitritan pula dibantu oleh bakteria penitritan, iaitu menukarkan sebatian amonia kepada nitrat. Dan pendenitritan dibantu oleh bakteria pendenitritan, menyingkirkan nitrogen ke udara. Jadi, bakteria pengikat nitrogen ada 2 jenis ya, yaitu yang pertama adalah yang hidup dalam nodul akar tumbuhan kekacang seperti Rhizobium species, ataupun bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas dalam tanah seperti Azotobacter species. Jadi Azotobacter species ini mengikat nitrogen daripada atmosfera dan menukarkannya kepada ion amonium melalui proses pengikatan nitrogen. Kilat juga membantu mengoksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida, dan apabila larut dalam air hujan membentuk asid nitrus dan asid nitrik. Dan kedua-dua bahan ini akan membentuk garam nitrat dalam tanah. Industri pembuatan baja bernitrogen akan membekalkan baja amonium dan nitrat ke dalam tanah. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, perebutan berlaku dan dijalankan oleh mikroorganisme pengurai seperti bakteria dan kulat saprofit. Jadi, sebatian protein dalam tisu badan akan ditukarkan menjadi ion amonium melalui proses amonifikasi. Ion amonium ditukarkan kepada ion nitrit, NO2, melalui proses nitrifikasi oleh bakteria penitritan, yaitu Nitrosomonas species. Manakala ion nitrit ditukarkan kepada ion nitrat oleh bakteria nitrifikasi yang satu lagi, yaitu Nitrobacter. Jadi nitrat diserap oleh akar tumbuhan dan digunakan untuk sintesis protein. Dan tumbuhan tersebut kemudian dimakan oleh haiwan dan sebatian nitrogen dipindahkan ke dalam tisu haiwan. Bakteria pendenitritan pula menukarkan nitrat yang berlebihan dalam tanah menjadi gas nitrogen melalui proses pendenitritan. Ini adalah satu contoh ya. Contoh bagaimana kitar nitrogen berlaku, di mana letupan gunung berapi juga akan membebaskan kompaun ataupun unsur nitrogen, keribut petir, dan juga bakteria pengikat nitrogen yang berada di akar tumbuhan legum dan yang berada di dalam tanah. Dan seterusnya berlaku proses nitrifikasi, yang menukarkan amonia kepada nitrit dan seterusnya kepada nitratnya. Dan nitrat ini akan denitrifikasikan kepada gas nitrogen. Jadi ada banyak proses yang berlaku. Contohnya, nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk makanan dan akhirnya dimakan oleh haiwan. Dan haiwan yang mati pula akan merebut dan akan membebaskan ion amonium. Dan kitaran ini adalah berulang. Terdapat banyak peranan organisme dalam alam sekitar ya. Contohnya, mikroorganisme sebagai pengeluar ataupun makanan ya. Mikroorganisme seperti fitoplankton biasanya dijumpai terapung di permukaan air laut, kolam atau tasik. Contohnya alga hijau, alga biru hijau ataupun cyanobacteria, dinoflagellat dan diatom. Fitoplankton dapat menjalankan fotosintesis karena mempunyai klorofil.
Dan fitoplankton adalah penting sebagai pengeluar dalam rantai makanan di dalam ekosistem akuatik kerana fitoplankton ini adalah sumber makanan bagi kebanyakan haiwan akuatik. Mikroorganisma sebagai pengurai ya. Jadi kulat saprofit dan bakteria saprofit merupakan organisma utama yang menjalankan penguraian bahan organik daripada perebutan organisma yang mati dalam ekosistem. Kulat dan bakteria saprofit ini dikenali sebagai pengurai. Pengurai merembeskan enzim pencernaan ke dalam substratum bahan organik merebut dan kemudiannya menyerap hasil pencernaan tersebut. Hasil proses perebutan ini unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti karbon, nitrogen, dan sulfur dikembalikan kepada tanah. Bahan-bahan ini kemudiannya akan diserap oleh tumbuhan. Mikroorganisma juga boleh berfungsi sebagai parasit. Ya? Parasit merupakan organisma yang mendapat faedah daripada perumahnya, manakala perumah mengalami kerugian atau kadangkala mati akibat kesan-kesan yang disebabkan oleh parasit. Parasit mendapat faedah selagi interaksi ini berterusan. Tetapi, walau bagaimanapun, parasit ini boleh membunuh perumahnya apabila keadaan infestasi berlaku di mana parasit ini membiak tanpa kawalan dan akhirnya menjejaskan sistem badan perumahnya. Walau bagaimanapun, kebanyakan parasit adalah tidak membunuh perumah. Contohnya adalah cacing pita. Antara contoh mikroorganisme parasit ialah Plasmodium species, yang merupakan sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk hidup betina Anopheles species. Mikroorganisme juga bertindak sebagai simbion. Simbion ialah organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan organisma yang lain yang disebut perumah. Terdapat dua jenis simbion, yaitu ektosimbion dan endosimbion. Ektosimbion adalah hidup di luar sel perumah. Okey, contohnya ulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan. Manakala endosimbion ialah tinggal di dalam sel perumahnya. Contohnya protozoa Trichonympha yang hidup di salur alimentari anai-anai. Jadi Trichonympha species ini mampu membantu anai-anai mencernakan selulosa yang dimakannya daripada kayu ke dalam bentuk yang boleh diserap oleh badan anai-anai. Jadi patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit, contohnya virus, bakteria, protozoa, dan kulat. Dan jangkitan oleh patogen berlaku apabila patogen masuk ke dalam badan serta mula membahagi dan membiak. Dan penyakit yang disebabkan oleh patogen akan berlaku dalam sel-sel dalam badan dan sel-sel dalam badan akan rosak. Okey, dan akhirnya individu ini akan menunjukkan simptom-simptom jangkitan. Vektor pula merupakan organisma yang membawa patogen dan menyebabkan penyakit tertentu. Contohnya bakteria Vibrio cholera dipindahkan kepada manusia melalui badan lalat yang hinggap pada makanan. Apabila seorang makan makanan yang telah dicemari oleh Vibrio cholera, mereka akan mendapat penyakit kolera. Begitu juga dengan virus dengue yang dipindahkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes dan juga penyakit malaria yang disebabkan oleh Protozoa Plasmodium dan disebarkan oleh nyamuk Anopheles betina. Bakteria Salmonella typhi dipindahkan kepada manusia melalui makanan dan air yang dicemari oleh lipas dan juga bakteria Leptospirosis yang menyebabkan penyakit kencing tikus disebarkan oleh tikus. Dan patogen bertindak balas terhadap sistem keimunan badan dalam pelbagai cara. Contohnya, virus atau bakteria akan menyebabkan kita sakit dengan cara membunuh sel badan atau meruntuhkan fungsi sel badan. Ada patogen yang merembeskan toksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau merosakkan aktiviti metabolisme badan. Di sini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh patogen. Contohnya virus, hepatitis B, penyakit TB ataupun tuberkulosis disebabkan oleh bakteria, penyakit disentri oleh protozoa, dan panau disebabkan oleh kulat. Ada banyak lagi contoh-contoh penyakit, jadi diharapkan pelajar dapat
menjalankan kajian sendiri ya dengan cara mendapatkan lebih maklumat dalam internet ataupun buku rujukan. Jadi terima kasih kerana menonton dan diharapkan jika video ini dapat membantu anda semua memahami konsep biodiversity dan juga mikroorganisma. Dipersilakan dan dialu-alukan untuk share kepada rakan-rakan yang lain dan subscribe juga. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.